Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Megat Muhammad Alif Munawir bin Muhammad Kasim, nombor metrik 276526. Bersama rakan saya Nur Rahmah binti Aziani pada hari ini akan membentangkan satu tugasan kumpulan subjek komunikasi kemanusiaan. Kami telah memilih tajuk perkembangan media baru di Malaysia dengan memberi tumpuan terhadap implikasinya dalam konteks komunikasi kemanusiaan. Perkembangan bidang komunikasi di Malaysia kini mempunyai hubung kait yang signifikan dengan fenomena globalisasi di seluruh dunia. Dahulunya, masyarakat amat bergantung sepenuhnya terhadap media konvensional seperti surat khabar, radio dan TV bagi mendapatkan sebarang informasi dan berita. Berbeza pula dengan senario yang berlaku kini dengan wujudnya pelbagai media baru yang berasaskan digital. Kemunculan media baru ini turut mempengaruhi gaya hidup dan membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Di antara aplikasi yang digunakan pada masa kini ialah seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp dan lain-lain bergantung kepada tujuan penggunaannya. Media baru juga telah dianggap sebagai satu platform utama dan membolehkan sesiapa sahaja yang mempunyai capaian internet untuk mengakses sebarang maklumat dan berkomunikasi secara maya. Sehingga Januari 2022, sebanyak 30.25 juta pengguna media sosial di Malaysia telah direkodkan bersamaan dengan 91.7% daripada populasi penduduk. Peningkatan 8% atau 2.3 juta berbanding tahun sebelumnya telah membuktikan media sosial pada masa kini amat memberikan pengaruh dalam amalan komunikasi dan kehidupan masyarakatnya di Malaysia. Tamadun dunia telah melalui pelbagai perubahan. Ini telah menjadikan manusia semakin berdaya saing. Fenomena ini secara tak langsung telah mengubah cara hidup masyarakat di Malaysia yang lebih cenderung menggunakan media baru ni sebagai platform pencarian maklumat dan berita. Kalau kita kenang kembali zaman pandemik COVID-19 dahulu, semasa PKP dilaksanakan, media baru ni telah memudahkan pelbagai urusan, terutamanya dalam bidang komunikasi lah. Semasa itu, pelbagai agensi seperti KKM, MKN telah gunakan saluran media sosial ni untuk menyampaikan maklumat dan arahan kepada masyarakat. Jadi, dengan adanya pelbagai aplikasi digital sekarang, ianya amat memudahkan masyarakat untuk melakukan interaksi sosial. Proses membina rangkaian sosial juga menjadi lebih mudah tanpa sebarang halangan melalui saluran perantaraan yang tersedia ni. Media baru juga telah digunakan secara meluas tanpa mengira latar belakang, status sosial maupun usia, yang mana telah memberi kesan kepada nilai, budaya dan akhlak masyarakat. Oleh itu, tanpa kita sangkal sumbangan dan kebaikan media baru ni dalam komunikasi, jangan pula kita lupa ianya turut membawa implikasi negatif yang berupaya mengubah bentuk dan amalan komunikasi dalam interaksi manusia. Pengaruh internet, teknologi moden dan kewujudan media baru membolehkan apa sahaja maklumat diakses dengan mudah dan pantas. Ianya juga membolehkan komunikasi dilakukan secara interaktif melalui peranti digital. Masyarakat kini amat bergantung kepada teknologi ini dan menghabiskan banyak masa kepadanya. Ianya merupakan satu revolusi yang mengubah corak kehidupan dan proses sosialisasi masyarakat kini, termasuklah kanak-kanak. Revolusi ini telah memberikan impak yang mendalam terhadap komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan proses interaksi kemanusiaan yang berlaku secara serentak dan berterusan di antara individu dan saling mempengaruhi kewujudannya. Sebagai manusia, kita tidak dapat lari daripada berkomunikasi dengan orang lain sama ada secara lisan maupun bukan lisan. Sebelum adanya media baru, manusia berinteraksi secara langsung atau bersemuka bagi berkongsi sesuatu maklumat. Ianya membolehkan kedua-dua pihak melihat reaksi dan ekspresi satu sama lain. Namun, ianya hanya berlaku apabila pihak yang berkomunikasi bersemuka. Kini, kewujudan media baru telah memberikan pelbagai implikasi terhadap corak, perlakuan, bentuk serta proses komunikasi itu sendiri.
Maklumat juga dapat disebarkan dengan lebih cepat dan dapat mencapai lebih ramai audiens. Secara tidak langsung, menjadikan komunikasi tersebut dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Ciri keterbukaan dalam media baharu juga membolehkan pelbagai maklumat boleh dicapai dengan lebih mudah dan terbuka kepada semua tanpa sebarang halangan. Ciri-ciri khas yang terdapat dalam sesuatu aplikasi juga dapat digunakan untuk mengekspresi diri dengan lebih bebas dan kreatif. Penggunaan media baharu dalam hubungan kekeluargaan juga dilihat sebagai suatu perkara yang positif. Di zaman serba moden ini, interaksi bersama ahli keluarga amat terbatas dari segi ruang dan waktu. Namun, dengan adanya media baharu, ruang komunikasi tersedia secara interaktif dan boleh mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan walaupun bagi mereka yang jauh di mata. Namun, teknologi ini juga memberikan beberapa implikasi negatif terhadap masyarakat kini. Implikasi negatif yang pertama adalah pendedahan diri, di mana pengguna berisiko untuk kehilangan privasi dan berlaku kecurian maklumat peribadi. Implikasi negatif yang kedua adalah penyebaran maklumat palsu. Masyarakat kini berlumba-lumba untuk menjadi yang terawal berkongsikan sesuatu berita di media sosial tanpa memastikan kesahihan berita tersebut. Inilah yang menyebabkan terjadinya lambakan berita palsu di media sosial. Implikasi negatif yang seterusnya adalah kehilangan perhatian terhadap interaksi sosial. Media baharu dilihat boleh mengganggu perhatian terhadap interaksi sosial yang berlaku secara langsung dan bersemuka. Sebagai contoh, pengguna biasanya akan leka menggunakan telefon pintar walaupun semasa berada dalam kelompok sosial seperti majlis perkahwinan dan kenduri. Tiada pengawalan terhadap lakuan bahasa juga boleh dikira sebagai salah satu daripada implikasi negatif, di mana media baharu mencipta ruang yang bebas untuk berkomunikasi. Namun, dengan kekurangan pengawalan bahasa di platform media sosial, ianya telah menjadikan penggunaan bahasa kesat dan kasar serta jelik berlaku secara terbuka. Media baharu juga dilihat memberikan impak terhadap komunikasi kumpulan. Ianya membolehkan maklumat disampaikan kepada ahli kumpulan dengan lebih pantas. Antara implikasi positifnya adalah yang pertama, kecepatan dan accessibility, di mana maklumat boleh disebarkan dengan lebih cepat dan lebih mudah diakses. Yang kedua, keterlibatan dan interaktiviti. Ciri-ciri interaktif yang terdapat dalam media baharu membenarkan pengguna berinteraksi dengan maklumat yang diterima. Ini membenarkan komunikasi dua hala berlaku. Oleh itu, penggunaan media baharu dapat merangsang peningkatan kesedaran ahli kumpulan secara lebih luas mengenai sesuatu isu atau perkara yang disampaikan. Selain daripada itu juga, aliran komunikasi antara ahli kumpulan dapat berjalan secara lancar dan mengurangkan elemen gangguan seperti kekurangan maklumat yang boleh membataskan proses komunikasi secara berkesan. Namun begitu, terdapat juga risiko yang boleh menimbulkan konflik di dalam kumpulan. Ini boleh disebabkan oleh mesej yang disampaikan bersifat kurang jelas dan membawa maksud berbeza ataupun kabur. Ini kerana ahli di dalam setiap kumpulan mempunyai pelbagai latar belakang dari segi pendidikan, status dan sebagainya. Oleh itu, bahasa yang digunakan dalam menyampaikan sesuatu mesej amat mempengaruhi kefahaman mengenai sesuatu perkara. Tuntasnya di sini, kita dapat nyatakan bahawa kewujudan dan perkembangan media baharu sememangnya membawa pengaruh yang amat besar dalam konteks komunikasi dan kehidupan manusia sejagat. Kemudahan ini turut membawa pelbagai kesan positif maupun negatif
kepada masyarakat dari segi interaksi sosial dan hubungan kemanusiaan bergantung kepada cara dan tujuan penggunaannya. Dengan kewujudan media baharu yang memberikan kemudahan komunikasi dan akses kepada pelbagai nilai budaya, adalah penting bagi setiap pengguna untuk menunjukkan empati terhadap orang lain, berusaha untuk cuba saling memahami dengan memberikan maklum balas yang konstruktif bagi menjamin komunikasi kemanusiaan yang efektif.